Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang. Datuk Mentua, jawapannya amat menyeluruh dan panjang. Minta beri laluan panjang sikit untuk saya membaca. Tidak terlalu Sebab panjang. dia Cepat. very technical, kalau dipotong tak ada makna. Datuk Mentua, saya menjawab soalan daripada Paul Dickson. Sebagaimana yang Ahli Berhormat sedia maklum bahawa satu memorandum bersepahaman transformasi dan kestabilan politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan telah ditandatangani 13 September. Saya merakam ucapan terima kasih kepada pihak Pakatan Harapan dan semua ahli parlimen yang menjayakan memorandum kesepahaman tersebut. Status terkini pelaksanaan memorandum kesepahaman transformasi dan kestabilan politik dan perkara-perkara yang dipersetujui bagi bidang yang berikut, iaitu transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen ataupun parliamentary reform, kebebasan kehakiman dan Perjanjian Malaysia 63. Bagi perkara-perkara di bawah bidang transformasi pentadbiran adalah penggubalan perundangan anti lompat parti. Sejumlah Jemaah Menteri pada 17 September 2021 telah memutuskan supaya perkara ini perlu disegerakan kerajaan. Pihak Bahyu dan JPM telah mengadakan satu perbincangan pada 30 September 2021 bersama Jabatan Peguam Negara dan pihak berkepentingan lain termasuk SPR untuk membincang persoalan dasar yang timbul daripada pelaksanaan cadangan ini. Yang ketiga, mesyuarat persetujuan bahawa perkara ini perlu dikaji dengan lebih teliti, terutamanya parameter, kandungan dan implikasi akta ini. Perkara ini sedang dilaksanakan oleh Bahyu bersama AGC dan SPR. Dapatan awal preliminary finding dengan izin berkaitan perkara ini akan dikemukakan kepada saya pada hujung bulan November ini. Dalam masa itu, satu perjumpaan akan diadakan bersama Ketua Parti pada bulan Disember 2021 untuk mendapat pandangan berkaitan dengan cadangan dikemukakan untuk memaklumkan pendirian kerajaan berkaitan undang-undang anti lompat parti. Satu kajian soal selidik telah dibangunkan oleh Bahyu JPM bagi mendapat pandangan dari ahli-ahli parlimen, orang-orang awam berkaitan dengan lompat parti. Soalan selidik boleh dijawab oleh orang awam dan ahli parlimen mulai 23 November hingga 7 Disember 2022. Dapatan dari kajian ini boleh membantu dalam mendapat pandangan orang ramai dan ahli parlimen teliti berkaitan isu lompat parti. Yang keempat, Jawatankuasa Memandu Transformasi Kestabilan Politik telah diberi taklimat pada 24 hari bulan, iaitu semalam, oleh Peguam Negara berkaitan perkara ini. Satu, kerangka RUU telah disediakan tetapi masih dapat banyak persoalan dasar yang tidak dapat dijawab. Oleh itu, satu jawatankuasa teknikal akan ditubuh dengan ahli 3 daripada Pakatan Harapan dan 3 orang daripada kerajaan bagi meneliti persoalan-persoalan ini, dan kerangka tersebut adalah berstatus embargo. Jadi saya tidak berhak untuk menunjukkan kerangka itu, Datuk Yang Tua. Yang kedua, melaksanaan pendaftar umum minima pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik termasuk pengecualian kepada Raja, Memerintah, Waris Tahta dan Tuan Yang di-Pertuan Negeri bersekali dengan pasangan masing-masing. Yang pertama, pihak SPR sedang mengambil tindakan segera untuk melaksanakan pendaftaran umum minima pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik ini. Adalah selaras dengan keputusan mahkamah supaya melaksanakan sebelum 31 Disember 2021. Selaras dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuching pada 3 September 2021. SPR pun melaksanakan pindaan kepada Peraturan Pilihan Raya, Pendaftaran Pemilih 2002 dan undang-undang lain yang berkaitan. Penyediaan prosedur operasi standard SOP dan penyediaan sistem serta infrastruktur bagi pelaksanaan umum kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik. Yang ketiga, SPR telah membuat pembentangan di Mesyuarat Jemaah Menteri dan pembentangan di Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri telah dibuat pada 23 November 2021. Semua Menteri Besar dan Ketua Menteri bersetuju meminda undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi membolehkan individu berusia 18 tahun menjadi calon pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil.
Yang keempat, cadangan pengecualian pelaksanaan pengundian 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik kepada Raja Memerintah, waris tahta dan Tuan Yang di-Pertuan Negeri bersekali dengan pasangan masing-masing perlu mendapat pandangan dari kerajaan negeri. Bahyu dan JPM sedang mengumpul maklumat tersebut. Yang ketiga, pindaan perlembagaan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada tidak melebihi 10 tahun. Mesyuarat telah diadakan pada 30 September juga melibatkan Bahyu, Jabatan Program Negara dan kepentingan pihak lain berkepentingan untuk berbincang persoalan dasar timbul daripada pelaksanaan cadangan ini. Mesyuarat bersetuju bahawa perkara ini perlu dikaji dengan teliti, terutama parameter dan kandungan implikasi pindaan tersebut. Bahyu bersama Jabatan Program Negara dan pihak berkepentingan lain akan mengkaji perkara ini dan dapat preliminary finding akan dikemukakan pada saya juga pada hujung bulan November ini. Yang ketiga, soal selidik sedia ada mendapatkan pandangan orang awam berkaitan dengan isu ini. Perkhidmatan Perdana Menteri. Soalan selidik ini telah dimuat naik di portal Bahyu dan telah dikemuka kepada agensi kerajaan, CSO dan NGO untuk pandangan awam. Soal selidik ini boleh dijawab daripada 24 November hingga 8 Disember. Darapatan dari kajian selidik ini dapat membantu dalam mendapat pandangan orang awam berkaitan cadangan penghadaan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun. Semasa terlibat program negara di Mesyuarat Pemandu Transformasi iaitu Steering Committee Kestabilan Politik semalam tadi, dapati juga masih terdapat persoalan dasar yang tidak dapat dijawab. Oleh itu, jawatankuasa teknikal disebut di atas tadi akan turut mengkaji persoalan ini berkali. Datuk Yang Pertua, untuk makluman bagi perkara berkaitan dengan undi 18, pelaksanaan pendaftaran pemilih automatik yang akan dilaksanakan sebelum 31 Disember 2021 adalah berdasarkan keputusan Jemaah Menteri selaras dengan keputusan Mahkamah Kuching bagi perundangan anti lompat parti dan penghadaan tempoh Perdana Menteri 10 tahun perlu kajian sesi libat urus yang terperinci dan tidak boleh dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Oleh itu, kedua-dua perkara ini dicadangkan dibawa ke Parlimen sebelum bulan Julai 2021, timeline dia. Yang berhormat. Bagi perkara di bawah perbaharuan Parlimen, Parliamentary Transformation adalah membentangkan pelulus ke undang-undang berkaitan dengan perkhidmatan Parlimen dan Majlis Parlimen dan keistimewaan dan kuasa pindaan 2021. Dalam perbincangan telah diadakan oleh Parlimen Malaysia bagi meneliti rang undang-undang Perkhidmatan Parlimen 2022 telah disemak oleh Jabatan Program Negara. Draft akan dikemas kini dan ditambah baik susulan perbincangan libat urus bersama agensi berkaitan. Sesi perbincangan libat urus akan diadakan bersama JPA, Datuk Yang Pertua, oleh kerana kita nak asingkan perkhidmatan. Dan dengan OMF, oleh kerana kita nak turunkan keuangan daripada Consolidated Fund terus kepada pihak Parlimen. Dan agensi berkaitan untuk nak pension, kena pension itu kena dibincang dengan pihak KWSP juga. Berkaitan yang lain dengan membincangkan keadaan pertumbuhan perkhidmatan Parlimen serta isu-isu berkenaan jawatan dan kewangan. Pindaan kepada Akta Majlis Parlimen, Keistimewaan dan Kuasa 52, Akta 347 juga sedang diteliti pada masa yang sama. Rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen 2022 dan Rang Undang-Undang Majlis Parlimen Pindaan 2022 jangka akan dibentang di mesyuarat pertama pada bulan Mac 2022. Timeline dia, Yang Berhormat. Jadi yang kelima, pensaksun jawatan kuasa Parlimen khas yang sedia ada. Menambah baik jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengikut keperluan dengan jawatan kuasa bagi kedua-dua Dewan menetapkan terma rujukan dan fungsi bidang kuasa. Usul dan penyata kuasa berhubung dengan penubuhan pilihan jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal antarabangsa dibentangkan di Dewan Rakyat pada 11 Oktober dengan penubuhan JKPT HEA akan tetap 10 jawatan kuasa ditubuhkan. Cadangan untuk menjadikan kesemua 10 jawatan kuasa ini sebagai Departmental Committee telah dibincangkan dan telah dilulus oleh pihak Kabinet dan sekarang kita nak bawa ke jawatan kuasa Dewan dan jika dipersetujui oleh jawatan kuasa Dewan, peraturan akan dipindah selaras untuk menyelaraskan pelaksanaannya. Dengan itu nanti dia bukan lagi ada had dan ada terma yang tetap di dalam buku peraturan Dewan.
memastikan jumlah ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang yang menggelotai jawatan kuasa pilihan khas adalah lebih berseimbang. Ahli-ahli Dewan Rakyat yang pertama, menggelotai JPK ditambah 7 ahli beserta pengurusi kepada 9 ahli serta pengurusi. Yang kedua, komposisi ahli jawatan kuasa juga distrukturkan semula daripada 5 ahli kepada kerajaan dan 2 ahli daripada pembangkang kepada 5 ahli kerajaan dan 4 ahli pembangkang. Dan usul yang penyata kejawatan kuasa Dewan mengenai penubuhan komposisi dibentangkan di Dewan Rakyat pada 11 Oktober 2021. Dan keempat, penyata jawatan kuasa pemilih berhubung pertambahan dan perubah komposisi ahli dalam JPK akan dibentang di Dewan Rakyat pada 12 Oktober 2021. Melaksanakan pindaan yang perlu kepada peraturan mesyuarat standing order. Pindaan terhadap peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dilakukan bagi membolehkan jawatan kuasa pilihan khas dan JKPK mengadakan mesyuarat secara terbuka ataupun hybrid online bagi tujuan membenarkan pelaksanaan mesyuarat jawatan kuasa pilihan secara terbuka dan Persatuan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan Kuasa 1952 perlu dipinda. Yang ketiga, satu memorandum Jemaah Menteri disediakan untuk pindaan ini sedang dalam proses mendapatkan ulasan Jabatan Peguam Negara, Kementerian Keuangan, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Kerajaan, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan. Dan keempat, jika diluluskan proceeding semua jawatan kuasa pilihan khas akan diadakan secara terbuka, di mana siaran langsung proceeding tersebut boleh dilihat dalam saluran TV di Parlimen. 8. Bagi perkara yang di bawah bidang kebebasan kehakiman adalah bagi memastikan terlaksananya sepanjang masa kebebasan Badan Kehakiman, transformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat dan negara. Pindaan perlembagaan bagi perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 adalah termasuk pindaan kepada Pasal 2, Perkara 1, Perlembagaan, Tafsiran Federation di bawah Pasal 2, Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan, yang C, Tafsiran Baru Malaysia Day di bawah Pasal 2, Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan dan peruntukan perangan A Pasal 6 dan Pasal 7, Perkara 161A Perlembagaan Persekutuan. Saya bersama Menteri Hal Ehwal Sarawak telah pun melaksanakan libat urus bersama pihak Kerajaan Negeri Sabah 2 Oktober dan juga mengadakan libat urus bersama Kerajaan Negeri Sarawak pada 15 Oktober. Yang kedua, saya juga telah mengadakan sesi libat urus bersama Ahli Parlimen Dewan Rakyat dan Dewan Negara 7 Oktober dan mengadakan sesi libat urus bersama Ahli Dewan Rakyat Pembangkang pada 12 Oktober. Yang ketiga, mesyuarat jawatan kuasa rakan sekutu telah diadakan 11 Oktober dan perkara berkaitan pindaan perlembagaan akan dibentang semasa mesyuarat Majlis Perjanjian Malaysia 1963 dijangka 14 Oktober, tetapi masih ada tawar-menawar belum ditetapkan lagi yang hormat. Perkara ini seterusnya telah dibentang di dalam mesyuarat Jemaah Menteri 20 Oktober. Bacaan pertama RU pindaan perlembagaan Dewan Rakyat telah dibuat pada 3 November dan bacaan kedua dijadualkan bulan Disember 2021. Datuk Yang Tua, kesemua perkara yang dikatakan adalah status terkini pelaksanaan memorandum persefahaman transformasi kestabilan politik dan kerajaan sentiasa komited menunaikan perkara yang disetujukan bersama. Terima kasih. Telefon baru percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pascabayar tanpa had terbaik kami.